Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kuliah yang terakhir dalam modul 1, iaitu kuliah yang ke-12. Okey. Tajuknya ialah modul-modul dalam TS25. Saya akan terangkan di sini apakah modul-modul yang akan tuan-tuan jalani sepanjang tuan-tuan melaksanakan TS25 di sekolah masing-masing. Ada 8 modul semuanya. Okey. Dan modul ini perlu dihabiskan dalam masa 2 tahun ya. Baik. Modul yang pertama yang telah saya kuliahkan daripada kuliah 1 sampai kuliah 11, itu modul yang pertama adalah berkaitan dengan bimbingan dan pementoran. Nama modul ini ialah bimbingan dan pementoran. Tajuk yang ada dalamnya adalah seperti berikut: dasar pelaksanaan program TS25, kerangka program TS25, hala 7 program TS25, mengurus perubahan program TS25, peranan pemegang taruh dan juga bimbingan dan pementoran. Selesailah modul ini. Secara online, modul ini tuan-tuan kena jalani selama 35 hari. Bukan berarti hari-hari. Okay, Dalam tempoh 35 hari itu, laksanakanlah latihan secara online, laksanakanlah pembelajaran modul secara online dalam platform Delima yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, itu sebagai asas untuk dapatkan ilmu. Mesti dapatkan asas ilmu itu daripada bahan yang disediakan oleh KPM. Modul yang kedua ialah menerajui kepimpinan. Menerajui kepimpinan. Dalamnya, tuan-tuan akan belajar berkaitan dengan pengupayaan pemimpin pertengahan. Bagaimana kita nak mengupayakan SLT dan mengupayakan MLT kita di sekolah supaya dia menjadi penggerak kepada TS25. Ini perkara utama yang kita akan belajar dalam modul 2. Seterusnya ialah interpretasi data. Data sebagai pemacu transformasi. Sebelum kita bergerak kepada perancangan strategi, dalam modul 2 ini kita akan diajar dulu, dibimbing dulu bagaimana nak interpret, bagaimana nak menggunakan data untuk dijadikan sebagai intervensi ataupun strategi. Kemudian yang ketiga, kita akan diajar perancangan strategi. Di sinilah kita akan jumpa PINTAS dan OPPM. TS25 sangat sinonim dengan PINTAS dan juga OPPM. Apa dia PINTAS? Plan Intervensi Transformasi Sekolah. Saya ulang balik. Plan Intervensi Transformasi Sekolah. Ringkasnya PINTAS. Dari PINTAS akan lahir pula OPPM. One Page Project Manager. Satu tool yang kita guna untuk mengawal selia projek yang telah kita senaraikan dalam PINTAS, yang telah kita fikir dalam PINTAS, yang telah kita rancang dalam PINTAS, kita boleh terjemahkannya kepada One Page Project Manager sebagai tool untuk mengawal selia. Kemudian, seterusnya kita akan belajar mengenai pembudayaan komuniti pembelajaran profesional atau ringkasnya PLC, Professional Learning Community. Ini ada dalam modul 2. Dua-dua ini berkait rapat dengan kepimpinan. Sebab itu TS25 dia pergi dulu kepada kepimpinan. Pemimpin yang perlu berkursus dahulu. Barulah diikuti oleh guru-guru. Baik, modul 3, dia terkait dengan menerajui pembelajaran. Kalau modul 1, 2 tadi menerajui kepimpinan, tapi mulai modul 3, dia dah masuk kepada menerajui pembelajaran. Di sinilah guru-guru kita peserta akan didedahkan dengan guru sebagai perancang. Didedahkan dengan PAK 21 dan SKPM G2 standard 4 sebagai tool
untuk membimbing guru-guru. Kemudian PAK21 dan digital tool. Kita akan jumpa apa yang ada dalam delima itu sebagai digital tool. Misalnya Google Classroom, misalnya Padlet, misalnya Quizizz, misalnya Kahoot, macam-macam lagi digital yang terlalu banyak dalam portal delima yang perlu kita terokai, yang perlu kita kuasai sebagai pemimpin digital, sebagai guru digital. Kemudian kita akan belajar objektif pembelajaran, OP dan juga kriteria kejayaan, KK. Kita akan belajar berbagai gaya pembelajaran, pentaksiran dan kebat, akhirnya menghasilkan rancangan pengajaran harian RPS dalam konteks pembelajaran bermakna, deep learning, RPS deep learning. Ini ada dalam modul 3. Masuk ke modul 4, persekitaran pembelajaran profesional. Dalam modul ini, kita akan didedahkan dengan konsep persekitaran pembelajaran profesional. Dan kita akan menganalisis persekitaran pembelajaran profesional. Dan yang paling penting sekali ialah kita akan belajar bagaimana nak melaksanakan bimbingan instruksional mengikut model Jim Knight. Saya ulang balik. Bimbingan instruksional mengikut model Jim Knight. Inilah antara perkara pokok dalam modul 4. Kemahiran-kemahiran yang mesti ada, mesti dikuasai oleh SLT dan MLT untuk membimbing guru-gurunya dalam konteks PDPC berkesan. PDPC bermakna. Baik ya. Dan kita akan diajar berkaitan dengan instrumen dan rubrik untuk melaksanakan bimbingan instruksional. Okey, itu modul 4. Modul 5 adalah refleksi. Penilaian dan refleksi. Apa yang dah kita buat dalam modul 1, 2, 3, 4 akan direfleksikan. Akan direfleksikan di dalam modul 5 ini nanti. Jadi PGB akan buat persembahan di sini. Akan buat pembentangan di sini. Ya. Okey, penilaian dan refleksi pelaksanaan modul 1 hingga modul 4. Persembahan kumpulan pelaksanaan modul 1 hingga modul 4. Jurnal refleksi dan juga tugasan. Dan ada juga lawatan penanda arasan. Kalau keadaan mengizinkan, insya-Allah kita boleh bergerak ke sekolah-sekolah lain. Kalau tidak, kita buat secara Google Meet je lah ya. Okey. Dengan sekolah-sekolah showcase, sekolah-sekolah gandingan dan sebagainya. Dan juga kajian keberkesanan keseluruhan program T25. Jadi modul 1 hingga modul 4 perlu dibereskan dalam masa setahun. Setahun. Okey, tahun pertama sekolah T25 dia kena bereskan 5 modul. 3 lagi akan masuk di tahun yang kedua. Iaitu modul 6, modul 7 dan modul 8. Modul 6 berkaitan dengan KMR. Kefahaman melalui reka bentuk. Saya ulang balik. Kefahaman melalui reka bentuk. Itu maksud KMR. So, di sinilah peserta akan diajar cara untuk merungkai dan merangkai kurikulum. Unpacking the curriculum. Bagaimana kita nak rungkai di SKP itu? Bagaimana kita nak rangkai di SKP itu? Dalam subjek, antara subjek. Yang paling penting, antara subjek. Kemudian kita akan reka bentuk semula PDPC dalam konteks KMR tadi. Yang kita panggil sebagai backward design. Backward design tak sama dengan reka bentuk PDP harian yang biasa. Kemudian daripada situ barulah kita pergi kepada pembelajaran berasaskan projek. Project based learning mesti dibuat dalam modul 6. Setiap sekolah mesti buat satu project based learning. Sekurang-kurangnya satu project based learning untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran tadi. Ini dalam modul 6. Baik, modul 7.
Modul 7 adalah berkaitan dengan DTR, Digital Tool Resources. Ini tak lain tak bukanlah. Okey, berkaitan dengan e-learning. Berkaitan dengan pembelajaran digital yang tak boleh dipisahkan dah dalam dunia pendidikan hari ini. Okey, di sinilah kita akan jumpa banyak tool-tool yang berkaitan dengan digital. Pengenalan kepada digital tool, pedagogi untuk pembelajaran bermakna, konsep pembelajaran bermakna, peranan pemimpin sekolah dalam konteks kepimpinan digital ini, kemudian memanfaatkan alatan digital itu dalam PDPC dan juga mengaplikasikan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Paling penting sekali kita kuasai pelantar D5 Digital Learning Malaysia. Di situlah letaknya berbagai-bagai alat digital yang boleh kita guna untuk melaksanakan PDPC bermakna, Deep Learning. Akhir sekali modul 8. Modul 8 lah berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Kita akan tengok balik sejauh mana pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Adakah dia benar-benar terlaksana? Apakah manfaatnya PBD itu? Kemudian berkaitan dengan pertimbangan profesional, berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah berasaskan projek pemantauan PBD. Termasuk juga berkaitan dengan psikometrik, termasuk juga berkaitan PJSK, yang itu semua sebagai pentaksiran yang boleh kita gabung jalinkan untuk menunjukkan kemenjadian murid. Itulah dia 8 modul yang tuan-tuan akan alami, yang tuan-tuan akan jalani dalam tempoh 2 tahun. Tahun pertama, modul 1 sampai modul 5. Tahun kedua, modul 6 sampai modul 8. InsyaAllah selepas itu, tuan-tuan akan menjadi sekolah TS25 yang hebat. Teruskan perjuangan dalam TS25. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.